اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 218. Ayat 218. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pengajaran dia pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tempat rujukan utama para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat rujukan utama para sahabat dari segi ilmu dan amalan. Oleh kerana itu, para sahabat akan terus bertanya Rasulullah apabila mereka tidak mengetahui dalam sesuatu masalah. Yang kedua, apabila para sahabat melakukan kesalahan ataupun dosa, mereka akan terus menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengulanginya lagi. Siapa yang buat salah dalam ayat ni? Ingat tak? Siapa nama sahabat yang buat salah? Dan apa kesalahannya? Abdullah bin Jahsh. Apa kesalahan dia? Dia? Bukan. Dia membunuh
seorang musyrik di bulan haram, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Okey, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui semua hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui semua hukum. Melainkan apa yang Allah bagi tahu. Melainkan apa yang Allah bagi tahu. Soalan dia, kalau Rasulullah tak tahu, boleh tak Rasulullah ijtihad? Ijtihad ni dia Rasulullah berfikir apa jawapannya tanpa menunggu wahyu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Syekh Saleh Utsaimin kata, walahu an yajtahid. Baginya boleh berijtihad. Dan sekiranya ijtihad itu betul, Allah akan turunkan wahyu mengesahkan. Maka akhirnya menjadi wahyu. Tapi biasanya Rasulullah tak ijtihad lah. Nabi tunggu wahyu. Yang keempat, berperang di wilayah haram adalah dosa besar. Berperang di wilayah haram adalah dosa besar. Dan ulama berbeza pendapat. Adakah hukum ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan hukum haram berperang di wilayah haram telah dinasahkan. Pendapat kedua, hukum haram berperang di wilayah haram kekal sampai bila-bila. Dan apa punca perbezaan pendapat ni? Sebab Nabi pernah berperang di wilayah haram, bulan Zulkaidah. Nabi memerangi kaum Saqif di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ni bulan haram. Dan juga Nabi pernah berperang di bulan Rajab ketika peperangan Tabuk, menentang tentera Rom. Bulan Rajab. Bulan Rajab bulan haram. Dan juga Allah sebut dalam surah At-Taubah, Allah kata, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً. Allah kata, perangilah orang-orang musyrikin kafah, keseluruhannya, tanpa menyebut kecuali wilayah haram. Jadi semua dalil ini adalah dalil hujah kepada pendapat yang mengatakan hukum berperang di wilayah haram telah dibatalkan. Okey, pendapat yang mengatakan hukum berperang di wilayah haram tetap kekal, iaitu haram. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang kita belajarlah, ayat 216 ni. Allah kata apa? Qul qitalun fihi kabir. Berperang di wilayah haram adalah dosa besar. Habis Nabi berperang, Nabi perangi kaum Saqif di bulan Zulkaidah, dan juga peperangan Tabuk berlaku di bulan Rajab. Macam mana? Ulama yang mengatakan hukum ni kekal ialah Nabi berperang di bulan yang haram dalam dua peperangan tu sebab Nabi bukan mulakan, Nabi orang kafir yang mulakan. Jadi kalau orang kafir mulakan, kita boleh serang. Yang haram apa dah? Bila kita yang mulakan, itu yang haram. Okey. Paling-paling kurang kita tahu kan, kok orang tanya kan.
Okey. Yang ke-6. Yang ke-5. Dosa terbagi kepada dua. Satu, dosa-dosa kecil. Kedua, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ialah yang ada disebut ancaman azab Allah, yang ada disebut ancaman azab Allah, atau yang ada hukum hudud, atau Allah melaknat, atau Nabi menafikan, seseorang itu tidak beriman. Atau Nabi menafikan dia termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri dosa besar lah. Kalau yang hudud apa dia? Mencuri, berzina, itu dosa besar. Kalau Nabi tak mengaku umat, contoh man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan daripada kalangan kami, itu dosa besar. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia sayang pada saudaranya sebagaimana dia sayang pada dirinya, itu dosa besar. Nabi juga sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat adalah dia memuliakan jirannya. Maknanya kalau tak memuliakan jiran, dosa besar. Sebab tu kita dengar ada satu hadis kan, ada wanita yang solat malam banyak, kan, puasa banyak, sedekah banyak, tapi Nabi kata dia ahli neraka. Sebab apa? Menunjukkan menyakiti jiran dosa besar. Okey, yang ke-6. Menghalang manusia daripada jalan Allah atau daripada beribadat kepada Allah, dosanya lebih besar daripada membunuh di bulan yang haram. Yang ke-7. Termasuk dosa besar ialah menghalang orang ramai daripada pergi ke rumah Allah untuk beribadat atau menuntut ilmu. Yang ke-8, Allah sentiasa menghiburkan hati orang-orang yang beriman yang sedang dalam kesedihan. Allah sentiasa menghiburkan hati orang-orang yang beriman yang dalam kesedihan. Kerana melakukan dosa besar. Dengan menceritakan dosa orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah adalah jauh lebih besar daripada dosa mereka.
Yang ke-8. 9. Siapa yang semakin taat kepada Allah, maka dia lebih berhak untuk mendiami Masjidil Haram. Sesiapa yang semakin mentaati Allah, dia lebih berhak mendiami Masjidil Haram dibanding dengan mereka yang kufur dan syirik kepada Allah. Yang ke-10, orang-orang musyrikin sentiasa bekerja keras siang dan malam untuk memurtadkan orang-orang yang beriman dengan apa cara sekalipun. Yang ke-11, serangan pemikiran dan penjajahan dari segi akhlak lebih bahaya daripada serangan dengan senjata. Kerana serangan dari segi pemikiran dan akhlak tidak akan disedari oleh kebanyakan orang Islam. Dan ia akan merosakkan akhlak orang Islam secara perlahan-lahan. Yang ke berapa? Orang-orang kafir, yang ke-12. Orang-orang kafir tidak akan mampu memurtadkan semua orang-orang yang beriman. Kecuali mereka yang lemah imannya. Yang ke-13. Perbuatan murtad akan menyebabkan terbatal semua amalan apabila dia mati dalam kekufuran. Yang ke-14, sesiapa yang murtad daripada Islam tetapi kembali semula memeluk Islam, amalannya tidak akan terbatal. Yang ke-14, yang 15. Orang yang murtad apabila mati dalam kufur, ia akan kekal dalam neraka. Yang ke-16, orang yang murtad
apabila mati dalam kufur, tidak boleh dimandikan mayatnya, tidak boleh dikafan, tidak boleh disolat, tidak boleh dikebumikan, dikubur orang Islam, dan hartanya tidak boleh diwarisi oleh keluarganya yang Islam. Boleh tulis maksud hadis ni pendek je. Hadis sahih daripada Usamah bin Zaid, sabda Nabi SAW, la yarisul muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Maksud dia, orang muslim tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Saya ulang, orang Islam tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kita sambut tadabbur. Okey. Ayat malam ni ayat 218 kaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum, sebab turun ayat yang 217 ialah kisah Abdullah bin Jahsh dengan beberapa orang sahabat daripada Muhajirin yang membunuh orang musyrikin di wilayah haram. Dan itu satu kesalahan yang besar, dosa besar. Tapi Allah dah ampunkan mereka. Walaupun Allah dah ampunkan mereka, tapi hati mereka masih rasa tak puas. Adakah sebab dengan kesalahan dan dosa itu mereka tak dapat rahmat Allah? Jadi mereka jumpa Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, walaupun kami buat salah, tapi kami dah berhijrah, kami dah beriman, kami tak dapat ke redha dan rahmat Allah? Bila dia tanya, turun ayat ni. Pengajaran untuk kita apa dia? Tak, sahabat buat salah berapa? Satu je. Kemudian telah diampunkan oleh Allah. Tapi apa rasa sahabat tu? Walaupun hanya satu dosa dan telah diampunkan. Tapi perasaan sahabat apa dia? Masih takut. Takut Allah tak redha padanya ataupun tak bagi rahmat untuk seterusnya. Kita buat dosa berapa? Setiap saat. Okey. Lepas tu ada jaminan tak Allah dah ampunkan? Okey, yang ketiga, ada tak rasa risau? Itu kelebihan kita lah. Okey, Allah beritahu, auzubillahi minasyaitanir rajim, inna, sesungguhnya allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Satu, Allah nak puji ni. Dan juga sebagai jawapan kepada rasa risau Abdullah bin Jahsh. Wallazina, dan yang kedua sifat orang ni ialah dan orang-orang yang hajaru. Hajaru mereka berhijrah. Apa maksud hijrah? Hijrah ni ada dua lah. Satu hijrah tempat, iaitu daripada, contohlah daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Yang kedua hijrah meninggalkan apa yang Allah larang, tapi tempat dia duduk tempat yang sama. Contoh sebelum ni dia mengumpat. Di mana? Bukit Jelutong.
Kemudian dia berhijrah. Dia beritahu, saya nak hijrah ni, nak hijrah ke mana? Bukit Jelutong juga. Cuma hijrah saya ialah meninggal dosa mengumpat. Okey? Jadi di sini apa maksud? Hijrah apa ni? Dan orang-orang yang berhijrah umum. Sebenarnya para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia bukan setakat hijrah tempat, tapi juga mereka hijrah meninggalkan benda yang haram. Sebab kalau mereka terus tinggal di Mekah, mereka akan buat benda yang salah. Ataupun mereka tak bebas untuk melakukan ibadat. Maka mereka berhijrah supaya mereka bebas beribadat. Okey, yang kedua. Yang ketiga, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, pada apa maksud berjihad pada jalan Allah? Biasanya kita faham bila sebut jihad pada jalan Allah, kita gambarkan apa? Peperangan dengan senjata, kan? Dia secara umum bila sebut wajahadu fi sabilillah, memang berperang dengan senjata secara umum. Tapi maksud jahadu ni sebenarnya ialah mengorbankan apa saja, harta ke, jiwa ke, untuk menegakkan agama Allah. Sama ada dengan senjata ataupun dengan apa-apa saja. Dengan ilmu kita, dengan harta kita. Okey. Perasan tak ayat ni? Ada berapa sifat ni? Satu, amanu. Yang kedua, hajaru. Yang ketiga, jahadu. Perasan tak? Allah ulang berapa kali allazina? Ada 3 sifat. Beriman, berhijrah dan berjihad. Tapi berapa kali Allah ulang perkataan allazina? 2, kan? Allazina amanu, kemudian wallazina hajaru, kemudian bila jahadu Allah tak ulang allazina. Kenapa? Apa dia? Berjihad tu umum. Wallazina amanu apa dia? Batin. Hajaru zahir. Tengok tengok. Kalau kita tak tadabbur, kita baca je, kan? Bukan setakat tak faham, tak perasan pun. Tak semua yang beriman berjihad. Habis kenapa jihad tak sebut? Apa dia? Okey, bila Allah ulang sebut allazina kepada hajaru, mana Allah nak beritahu martabat ataupun kedudukan orang berhijrah sama seperti orang beriman. Seolah beriman satu bab, berhijrah bab yang lain. Tapi kalau berjihad, dia ada kaitan dengan hijrah, ada kaitan dengan iman. Dia tabi', dia ikut je. Adapun berhijrah ni sama tinggi darjah dengan orang yang beriman. Boleh faham? Maknanya hijrah dengan berjihad mana lebih tinggi? Hijrah dengan berjihad mana lebih tinggi? Hijrah. Hijrah. Dia sebab apa hijrah lebih tinggi dan sebenarnya lebih susah daripada berjihad? Kenapa? Tinggalkan apa ni? Bukan macam-macam. Meninggalkan semua sekali. Bila sahabat tinggalkan Mekah, dia bawa apa pergi ke Madinah? Dan ada kemungkinan tak mereka berfikir tak satu hari nak balik? Tak ada. Mereka fikir tak berapa lama nak duduk ke Madinah? Tak ada. Mereka fikir tak di Madinah nak kerja apa, rumahnya, tanah, tak ada. Semua kosong. Mereka berhijrah betul-betul kerana Allah. Sedikit pun tak ada niat nak pergi berniaga ke, nak hidup lebih senang di Madinah, tak ada. Buktinya mereka tinggal segala-galanya. Jadi hijrah tu terlalu besar, bahkan lebih besar daripada berjihad pada jalan Allah. Sebab tu ada sahabat yang tak berhijrah. Sebab apa?
Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ada sahabat yang tak berhijrah, Allah bagi tahu mereka telah melakukan satu dosa yang besar, dan Allah kata kalau kamu mati dalam keadaan itu, kamu akan masuk dalam neraka dan kekal abadi. Apa kesalahan? Tak berhijrah. Okay. Jadi Allah nak begitu pentingnya hijrah, sama penting dengan beriman, Allah ulang allazina. Tapi kalau jahadu, dia tabi'at je, tabi'at kepada iman, tabi'at kepada hijrah. Kita ada belajar surah Al-Hashr kan, Allah puji siapa? Orang yang berhijrah. Lil fuqara'i, surah Al-Hashr, lil fuqara'il muhajirina allazina, ayat berapa? 11 ke 12? Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min, ayat 8, min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humu as-sadiqun. Okey, cuba terjemah. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Mulianya orang fakir Allah puji. Tapi fakir yang macam mana? Al-muhajirin, yang berhijrah. Kenapa mereka berhijrah? Saja-saja suka nak pergi berniaga? Bukan. Iaitu allazina ukhriju, mereka berhijrah sebab mereka dihalau, diusir. Usir daripada mana? Min diyarihim, rumah mereka dirampas. Dan wa amwalihim, semua harta mereka dirampas dan terpaksa ditinggalkan. Kemudian apa tujuan? Ya bataghuna fadlan, mereka mencari fadlan minallah. Ada minallah kan? Mereka mencari semata-mata mencari fadlan minallah. Ramai orang berhijrah nak cari apa? Dunia. Sebab itulah biasa orang berhijrah, tempat baru hijrahnya lebih baik daripada tempat lama kan? Betul? Ada tak orang berhijrah, tempat hijrah baru lebih teruk daripada tempat lama? Ada? Tak ada, tak ada. Jadi mereka berhijrah bukan nak cari dunia, tapi nak cari fadlan minallah dan waridwana, redha Allah. Apa lagi mereka nak buat ni? Sampai tinggal semua harta dan rumah. Ada yang tinggal isteri, ada yang tinggal anak. Apa lagi mereka nak? Wa yansurunallah. Mereka berhijrah untuk menolong agama Allah. Bukan nak tolong diri sendiri. Dan menolong Rasulullah. Kemudian Allah intirah mereka. Ulaika humus sadiqun. Orang macam inilah orang yang benar-benar beriman. Boleh? Ini besarnya kelebihan orang berhijrah. Okey. Ayat ni walaupun turun kepada Abdullah bin Jahsh, tapi pengajar untuk semua. Ada berapa sifat ni ya Allah nak puji ni? 3. Tiga sifat ni ada tak pada Abdullah bin Jahsh? Dia orang muhajirin daripada orang Mekah ni lah. Dia beriman kan? Kemudian dia berhijrah. Kemudian dia berjihad, banyak kali berjihad bersama Rasulullah. Tiga sifat ni ada pada Abdullah bin Jahsh. Maka Allah kata siapa yang ada 3 ni, Allah kata ulaika. Mereka itulah yarjuna. Mereka sentiasa yarjuna mengharap rahmatullah, rahmat Allah. Okey. Apa makna yarjuna ataupun ar-raja? Kita biasa dengarkan orang beriman ni kena antara 2. Satu al-khauf, yang kedua ar-raja. Apa makna ar-raja? Kita terjemah mengharaplah. Tapi sebenarnya apa makna mengharap tu? Mengharap apa? Tak, definisi ar-raja ialah mengharap sesuatu yang dekat setelah dia melakukan
apa yang dekat tu. Okey, dia mengharapkan apa ni? Rahmat Allah. Setelah dia melakukan sebab-sebab yang membolehkan dia dapat rahmat Allah. Itu makna mengharap. Faham? Makna syarat nak mengharap rahmat Allah apa dia? Mesti ada 3 ni. Sepatut ayat ni, kalau ikut logik, Allah kata apa? Siapa yang buat 3, beriman, berhijrah dan berjihad, dia dapat rahmat Allah. Allah tak kata dia dapat rahmat Allah. Siapa yang buat 3 ni, baru dia layak mengharap. Belum tentu dapat. Boleh faham? Makna yang buat ni, belum tentu dapat. Baru layak untuk mengharap. Yang tak ada 3 ni, tak payahlah mimpi di siang hari. Sebab tu ulama mengatakan, siapa yang mengharap sesuatu tapi tanpa usaha, orang ini tertipu. Contohlah, dia nakkan, saya harap saya dapat anak tapi tak kahwin. Kan? Tak, anak betul lah ni. Dia harap, dia kata saya harap SPM saya ni dapatlah 9A, tapi tak pernah daftar pergi sekolah pun. Kan? Kita nak kata apa ni? Dia tak buat apa-apa tapi mengharap. Saya harap satu hari saya jadi kaya, tapi malah pergi kerja. Nak kata apa orang macam ni? Majnun kan? Ramai tak orang macam ni? Ramai tak? Ramai ke? Ada kat mana ni? Tak ramai kan? Dia harap nak jadi kaya tapi tak bekerja. Tak ramai kan? Sebab dia rasa macam tak betul je kan? Betul kan? Okey. Tapi ramai tak orang yang mengharap rahmat Allah tapi tak buat 3 ni? Ada? Ramai? Agak-agak berapa orang? Kita kata apa tadi? Kalau orang tak buat apa-apa tapi mengharap, orang tu majnun. Tapi yang ramai minta rahmat Allah, bila dia minta dia mengharap tak? Tapi beriman pun tak, berhijrah pun tak, tinggal dosa pun tak, berjihad jauh sekali. Tapi mereka ni setiap hari minta tak rahmat Allah? Warhamni. Minta tak? Minta kan? Bila dia minta? Masa solat kat mana tu? Dia minta rahmat. Doa iftitah ada ke? Doa antara 2 sujud. Rabbi firli. Dia minta rahmat Allah. Mana dia mengharap. Tapi orang macam ni apa tadi? Gila kan? Ramai tak gila tapi solat? Majnun. Okey, baik sikitlah majnun. Subhanallah. Jadi nak bagi tahu rahmat Allah tu bukan murah, mahal. Kena ada 3 baru layak mengharap. Boleh tentu dapat. Okey. Saya harap lepas ni saya baca Quran fahamlah. Tapi sekali pun tak pergi kelas tadabbur. Dia panggil apa? Harap-harap tegak. Jadi rahmat Allah ni mahal. Buktinya apa? Syarat nak masuk syurga apa dia? Rahmat. Bukan solat kamu, bukan puasa kamu. Ada orang ibadat tak ada, tapi sebab dapat rahmat Allah dia boleh masuk syurga. Contoh? Pelacur. Dengan sebab ada rahmat pada anjing, Allah bagi rahmat pada dia, masuk syurga. Yang bunuh 100 orang, belum beramal. Kan? Jadi yang amalan banyak tu jangan perasan. Sebab tu Allah kata apa ni? Wallahu, dan Allah Maha Ghafur, pengampun. Rahim, Maha Okey, logiknya orang ni dah hebat tak? Dengan beriman lagi, berhijrah lagi, berjihad lagi. Contoh macam Abdullah bin Jahsh dan sahabat-sahabat. Hebat tak? Tiba-tiba di hujung Allah sebut apa? Allah Maha Pengampun. Apa kaitan sifat pengampun dengan amalan yang hebat ni? Sebab tu amalan yang hebat, di hujung sifat apa? Sifat Allah apa yang sesuai?
Saya bagi contoh lah. Saya cakap pada anak saya, kamu ni rajin solat, rajin baca Quran, rajin bersedekah kan, rajin masak, rajin kemah rumah. Kemudian saya kata, ayah adalah seorang pengampun. Pelik tak ayat tu? Pelik kan? Sepatut saya cakap apa? Ayah adalah seorang yang pemberi hadiah, pemurah, kan? Kenapa pengampun? Ataupun yang sesuai apa dia? Siapa yang berdosa, siapa yang terlanjur, Allah Maha Pengampun. Okey, kan? Okey. Kenapa? Tapi nak masuk syurga dengan rahmat Allah kan? Apa dia? Tapi Allah dah ampunkan dosa dia. Sekarang Allah puji tak ni? Allah puji tak dia beriman lagi, berjihad lagi, berhijrah lagi kan? Tiba-tiba Allah pengampun. Macam tak selari, tak ngam kan? Tak ngam. Apa ni, Tan Sri Mahidin Yassin bagi tahu, mana-mana rakyat yang patut COP, saya adalah Maha Pengampun. Kan pelik tu. Tak dapat tangkap. Okey. Itulah jawapannya. Walaupun agak-agak kan. Dia contohlah macam solat. Solat amalan baik ke amalan jahat? Kan? Tapi kenapa lepas salat kena istighfar? Patut alhamdulillah selesai solat. Sebab dalam solat kamu ada kekurangan. Ni dalam iman kamu ada kekurangan. Dalam hijrah kamu kadang-kadang ada masalah kan, keikhlasan. Jihad kamu pun kadang-kadang ada terpesong. Sebab kamu manusia, maka tak apa, Allah Maha Pengampun. Boleh? Dan Rahimun, Allah Maha Penyayang. Di mana sayang Allah ni? Di mana Allah sayang Allah kepada orang ni? Hijrah susah tak? Susah. Jadi kalau rahmat, kalau Allah sayang, sepatut Allah jangan menyusahkan hamba dia. Ni sampai kena tinggal harta, tinggal kampung halaman, berhijrah pula 1 minggu, sampai Madinah pula tak tahu duduk kat mana, kerja pun tak ada, ada yang ahli sufah duduk masjid. Di mana rahmat Allah? Saya hantar anak saya pergi kawasan pedalaman, duduk rumah tak ada elektrik. Lepas tu saya beritahu, ayah sangat sayang pada kamu. Di sini Allah nak begitu. Sebab itulah bila orang tu boleh beramal soleh kan. Bila seseorang tu dapat buat amal soleh, sebenarnya dia telah dapat 3 nikmat. 3 nikmat. Dia kena ingat tu. Bila dia dapat buat amal soleh, sebenarnya dia dapat 3 nikmat. Yang seharusnya dia bersyukur pada Allah. Nikmat pertama pada nikmat pertama Allah bagi tahu dia sehingga dia tahu beza yang mana soleh, yang mana tak soleh. Ramai tak orang tak perasan yang mana soleh, yang mana kadang-kadang yang maksiat dia rasa soleh, yang soleh dia rasa maksiat, betul tak? Jadi kita dapat tahu beza yang ni soleh, yang ni sunnah, yang ni bid'ah. Satu nikmat dah. Satu, tahu. Yang kedua, ada orang tahu tapi tak amal pun. Nikmat kedua apa dah? Allah bagi kita tahu. Yang kedua, Allah bagi taufik untuk kita beramal. Ada tak orang yang berilmu tapi tak beramal sampai masuk neraka? Ada? Al-maghdubi alaihim. Ahli kitab kan? Ada ilmu tapi tak beramal. Nikmat kedua, setelah Allah bagi nikmat kita tahu amal soleh, sunnah, Allah bagi taufik, kekuatan untuk kita beramal. Yang ketiga,
Nikmat ketiga daripada amal soleh. Lepas kita beramal, Allah bagi pahala berlipat kali ganda. Ya Allah. Perasan tak? Perasan tak? Satu amalan dapat berapa? 10 sampai 700 sampai berlipat kali ganda. Kan? Dahlah amalan dia yang tunjuk. Lepas tu dia pula bagi taufik untuk kita beramal. Lepas tu bagi hadiah pula. Ya Allah. Sebab itulah ulama mengatakan kalau manusia tahu nikmat Allah kepadanya dalam satu amalan aja, apa dia akan buat? Dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Dan bila dia bersyukur, Allah buat apa lagi? Tambah lagi. Nikmat yang keempat. Nikmat keempat apa dah? Bila dia bersyukur dengan 3 nikmat, Allah tambah lagi nikmat. Wala in syakartum la azidannakum. Ada tak ramai tak orang yang masuk neraka sebab ilmu, sebab dia ada ilmu? Ramai. Okey. Saya nak bagi contoh dalam Quran, orang yang ada 3 ni, dia mengharap rahmat Allah. Dan akhirnya Allah bagi rahmat tu. Dia ada 3. Satu dia beriman. Yang kedua dia berhijrah. Yang ketiga dia berjihad. Maka bila berdoa dia minta rahmat Allah. Dan akhirnya Allah bagi rahmat tu. Kisah apa dalam Quran? Pemuda Kahfi. Masa nak masuk gua Kahfi, apa doa dia? Apa doa pemuda Kahfi? Rabbana atina min ladunka rahmatan, kemudian wahyi lana min amrina. Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah pada kami dari sisi Engkau rahmat. Bila dia berdoa, dia yarju tak? Dia mengharap tak? Tapi setelah dia berharap tu, setelah dia buat tak 3 ni? Ada tak 3 ni? Satu, dia beriman tak? Ya. Sebab dia beriman, dia diburu oleh kerajaan yang zalim. Yang kedua, dia berhijrah tak? Ya. Dia berhijrah semua, tinggal harta dan sebagainya. Kemudian dia berjihad tak pada jalan Allah. Ya. Berjihad lawan nafsu untuk tinggal semua sekali dan pergi ke gua. Dan akhirnya dia mengharapkan rahmat Allah. Bila masuk gua, Allah bagi tak rahmat? Bagi. Apa rahmat Allah yang Allah bagi pada pemuda Kahfi? Tapi duduk dalam gua aja. Tapi duduk dalam gua. Tandas tak ada, air tak ada, elektrik tak ada, kipas tak ada. Oh, tidur tu rahmat dah. Kalau tidur rahmat, kenapa bangun salat subuh tidur je lah? Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 10. Ayat 12. 12 ke 10? 12 ke? Tak, 10. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa izi' i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna. Cuba baca. Wa izi' i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi min duni illallah. Kemudian fa'u ilal kahfi yang syur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum
min amrikum mirfaqa. Okey, cuba terjemah. Tadi dia doa minta rahmat kan? Sekarang Allah kata apa? Wa iz'tazaltumuhum. Dan ingatlah ketika Allah bercakap dengan pemuda Kahfi. Ketika mana kamu i'tizal. I'tizal makna uzlah, mengasingkan diri. Kamu mengasingkan diri kamu daripada mereka. Siapa? Masyarakat yang syirik. Itu hijrah tu. Wa ma ya'buduna. Dan kamu juga mengasingkan diri kamu daripada apa yang mereka sembah, iaitu berhala. Kecuali Allah aja. Kamu tak asingkan diri, kamu tetap sembah Allah. Maka Allah kata apa? Fa'wu ilal kahfi. Maka pergilah berlindung ke gua. Kemudian bila pergi ke gua, Allah kata apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah akan apa yanshur? Melimpahkan untuk kamu Tuhan kamu daripada rahmatnya yang dia minta tadi. Dan wa yuhajji lakum. Dan Allah akan menyediakan, memudahkan untuk kamu daripada urusan kamu mirfaqa. Apa makna mirfaqa? Keperluan. Keperluan. Apa yang kamu perlukan dalam gua, semua Allah sediakan. Apa dia? Dia, kalau dia tak tidur, banyak tak dia perlu? Banyaklah. Lapar, nak makan, kan? Nak kencing, nak berak. Tapi bila tidur, habis. Jadi di mana rahmat Allah pada pemuda Kahfi? Tengok, ramai orang minta rahmat Allah, tapi dalam kepala dia bayang apa? Rumah besar, kereta mewah, kan? Boleh berjalan pusing dunia. Tapi rahmat yang Allah bagi pada pemuda Kahfi, duduk dalam gua sahaja. Tak keluar-keluar. Berapa lama? Dia bagi 2 minggu ke 309 tahun terus. Subhanallah. Jadi pengajarannya apa dia? Rahmat Allah tu tak semestinya keluar. Rumah selesa. Tak. Katil tak ada tapi. Jadi rahmat Allah sebenarnya apa? Allah jaga dia. Dan yang paling penting, jaga iman dia. Tak ada syirik, tak ada dosa. Betul? Bahkan tidur dia pun jadi ibadat. 309 tahun. Kan? Ada dosa tak? Kita tak payah 309 tahun. 3 tahun je. Ada dosa tak? Tak payahlah 3 tahun. 3 hari je kan? Habis. Makna, sebab itulah bila kita buat dosa, rahmat tak ada lah. Jauh. Bila rahmat ada, kita akan jauh daripada dosa. Okey, boleh? Jadi siapa nak minta rahmat Allah, ceklah. Cukup tak 3 syarat ni? Kalau tak, jangan minta lagi. Jangan minta lagi. Habis tak yang antara 2 sujud, potong dulu. Rabbi firli warhamni. Okey. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Anil khamri, tentang khamri apa dah? Arak. Dia khamri ni sebenarnya apa makna? Siapa tahu? Kalau siapa tahu, saya maha pengampun. Bukan saya maha pemberi hadiah. Jadi apa makna? Pernah dengar tak perkataan khimar? Khimar. Ada satu ayat dalam surah An-Nur ayat 231. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Allah kata apa? Wanita-wanita hendaklah yadribna, menutup. Bi khumur. Khumur. Asal perkataan sama ni. Dia kalau satu khimar. Khimarun. Kalau banyak, khumur. Wanita-wanita hendaklah menutup dengan kain tudungnya.
Tutup apa? Ala juyubihinna, tempat lehernya. Mana tutup satu badan lah. Ini juga ayat menunjukkan wajib menutup aurat. Okey, apa kaitan kain tudung dengan arak? Daripada perkataan yang sama. Tutup kewarasan. Ada sebenar khamar. Khamar dalam masyarakat ialah taghtiyah, menutup. Ataupun satara, menutup. Menutup apa? Menutup akal orang yang minum arak tu. Maka tudung pun dipanggil khimar. Sebab apa? Dia menutup kepala. Boleh? Dia asal perkataan sama. Jadi mereka bertanya engkau tentang arak. Apa kaitan arak dengan, kalau ayat sebelum ini pasal apa? Ayat 217 pasal peperangan di bulan haram, kan? Kemudian apa lagi? Orang kafir saya sentiasa memerangi kita. Dan sebelum-sebelum tu ada tak para sahabat bertanya Rasulullah, kami nak infak apa? Kan? Ada kan? Maka Allah jawab apa? Infak benda yang baik dan kepada siapa? Jadi kalau sebelum ni ayat cerita pasal berperang di bulan yang haram, dan orang kafir ni sentiasa memerangi kita dan usaha untuk memurtadkan. Dan sebelum ni Allah kata orang yang beriman berhijrah dan berjihad. Makna apa tu? Bagi semua harta. Jadi bila bagi semua harta, sahabat tanya Nabi, apa pula hukum tentang arak? Sebab bila nak minum arak kena guna duit tak? Apa cerita pula duit yang kami guna untuk minum arak ni? Halal ke tak? Arak ni halal ke tak? Ataupun haram? Kalau haram, kami nak stop beli arak. Okey? Mereka bertanya tentang arak wal maisir dan judi. Judi pula, maisir daripada perkataan apa? Siapa perasan? Yusron. Yusron apa mana? Inna ma'al usri. Apa mana yusron? Mudah. Jadi maisir ni daripada perkataan mudah. Apa kaitan mudah dengan judi? Mudah dapat duit. Kan? Judi kan mana kerja pergi pukul 8 balik pukul 5. Betul kan? Sekejap je tengok dapat juta-juta. Cepat kaya dan cepat bankrupt. Pak Cik Man Telo kan? Ingat. Mereka bertanya engkau tentang hukum arak dan judi. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Cuma ustaz-ustaz sekarang kadang-kadang cepat menjawabkan. Qul, Allah bagi tahu. Qul, katakanlah. Wahai Muhammad, fihima, pada keduanya. Mereka bertanya pasal arak ni salah satu sebab. Sebab apa? Sebab arak ni bagi orang Arab apa dia? Dia minum sekali seminggu ke, sekali sebulan ke? Bahkan dikatakan arak ni lebih daripada air sejuk. Sebab itulah proses nak haramkan arak, Allah tak turun ayat sekaligus haram. Aisyah kata apa? Kalau Allah menurunkan ayat terus mengharamkan arak, orang Arab akan kata apa? Kami tak akan ikut Islam sampai bila-bila. Dan kami tak akan tinggal arak sampai bila-bila. Kalau ayat pertama turun, terus kata haram. Dia ada 4 peringkat semua. 4 peringkat semua. Nanti saya sebut ayat apa. Maka Allah katalah pada kedua-dua, katalah bahawa dua-dua ni arak dan judi ismun. Ismun apa dia? Dosa. Kabirun besar. Dan ada satu qiraah, ada satu lagi qiraah ismun kathirun. Ni ba kan? Ada satu lagi qiraah dan qiraah ni betul, sahih. Kalau saya nak baca ismun kathirun betul, tak salah, tak berdosa. Beza dia apa dia? Kalau ismun kabirun dosa besar. Kalau ismun kathirun dosa banyak. Boleh faham? Lebih kurang samalah. Bila dah banyak besar lah tu. Okey. Dua-dua ni arak dan judi adalah dosa besar. Kemudian Allah kata apa? Wa manafi'u. Dan
Manafi' jamak. Manafi'. Kalau mufrad apa dia? Mufrad dia bahasa Melayu. Manfa'atun. Ini kalau satu. Manfa'atun. Oh sorry, terbalik ni. Yang ni mufrad, manfa'atun. Jamaknya manafi'. Pluralnya manafi'. Jadi kalau satu, manfa'atun. Kalau banyak, manafi'. Yang mana bahasa Melayu? Tak, dua-dua bahasa Arab. Dua-dua bahasa Arab. Cuma Melayu melayukan bahasa Arab tu. Yang ni. Yang ni kan? Orang Melayu sebut apa ni? Manfaat. Dia tulis macam ni kan? Manfaat. Sebenarnya ni lah ni. Bahasa Arab tu. Saya tak tahu kalau kita cari bahasa Arab dalam bahasa Melayu, saya rasa ada 200-300 kok. Yang asalnya bahasa Arab. Okey. Dan manfaatnya, manfaatnya banyak. Bukan satu. Manfaatnya linnas, banyak. Untuk apa? Untuk manusia. Manfaat apa ni? Manfaat apa ni? Manfaat apa ni? Arak dan judi. Okey. Siapa yang cakap arak ni ada faedah? Allah. Okey, apa faedahnya? Apa faedahnya? Dia kalau ada orang pelama dia boleh jawab lah. Apa dia? Dia faedah dia salah satu yang terbesar ialah duit lah. Berapa ramai yang boleh kaya sebab jual arak. Sebab buka kilang arak. Di Malaysia ada tak? Shah Alam lah. Tak jauh jiran kita. Jiran kita. Berapa banyak kilang arak kan, dan berapa banyak kekayaan dia dapat daripada apa? Khamru. Apa lagi faedah? Dia kadang-kadang boleh menghilangkan kerisauan, stres. Kenapa minum arak? Saya kalau tak minum, jadi stres. Bila minum je, lega. Tak, bagi dia lega. Kadang-kadang arak diguna apa? Untuk memasak. Kan? Kadang-kadang untuk manfaat dia untuk ubat. Ada tak? Ada kan? Arak digunakan untuk rawatan. Ada. Jadi manfaat dia banyak. Judi pun banyak manfaatnya. Menghilangkan stres dan cepat kaya. Tak payah bekerja. Kenapa Allah nak begitu haram, tapi Allah begitu ada faedah. Sepatutnya bila nak begitu haram, jangan cerita faedah. Sebab kalau cerita faedah, orang kata, okeylah. Jadi apa hikmah? Allah nak begitu haram, tapi begitu ada faedah. Wa ismuhuma, dan kita sambung dosa keduanya akbar, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Okey, dia kata ahli tafsir, sebenarnya Allah nak didik kita, bila kita nak menghukum, kaedah yang betul apa dah? Kita nak menghukum, katalah kita nak bagi tu benda tu haram. Kaedah yang terbaik pada kita timbang dulu. Kita tengok apa kebaikan dia, apa keburukannya. Kemudian kita timbang. Kalau keburukan lebih banyak, haramlah. Kalau manfaat lebih banyak, halal. Faham? Dan di sini juga Allah nak begitu, Allah haramkan sebab apa? Bukan sebab tak ada kebaikan langsung, ada kebaikan. Tapi sebab mudaratnya lebih besar. Maka sebab Allah sayang pada kamu dan mudaratnya lebih besar kepada kamu, Allah haramkan. Boleh? Sama juga ayat sebelum ni Allah kata apa? Peperangan tu adalah diwajibkan peperangan ke atas kamu. Tapi kurhul lakum, kamu tak suka. Kalau kamu tak suka, kalau kami tak suka, kenapa engkau wajibkan juga? Sebab masalah untuk kamu. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kan?
Sama juga orang isap rokok. Dia kata ada faedah tak? Jangan kita menafikan. Jangan. Arak pun ada faedah. Nanti dia pula tahu ayat ni. Dia kata tengok. Arak pun ada faedah. Rokok kamu kata tak ada faedah. Beritahu dia. Okey, betul. Tetapi mudaratnya lebih besar. Okey. Kemudian. وَيَسْأَلُونَكَ. Dan mereka bertanya. Berapa kali bertanya engkau dalam ayat ni? 2 kan? Menunjukkan apa? Sahabat ni sangat ingin untuk belajar. Satu. Yang kedua, sangat yakin kepada Rasulullah. Bila tak tahu je, direct tanya Nabi. Mereka tak buat keputusan sendiri. Soalan ni apa pula? Maza yunfiqun, apa yang mereka nak infak ni? Arak dah haram. Duit nak beli arak tu nak buat apa? Maka Allah bagi tahu pada Nabi, qul, katakanlah, al-afwa. Apa makna al-afwa? Kalau kita faham al-afwa ni, kemaafan kan? Makna soalan dia, kami nak infak apa? Jawapannya apa? Iaitu yang lebih daripada yang kamu belanja. Yang lebih itu infaklah. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Az-ziyadah. Saya tak tahu dia terjemah apa? Yang lebihan dari keperluan. Allah sebut tak berapa banyak? Bila Allah tak sebut, mana apa tu? Allah nak bagi kebebasan pada kita. Katalah lebih 1000, kita nak bagi 500, silakan. Nak bagi 100, silakan. Nak bagi 1000, silakan. Boleh tak? Yang lebih 1000 kita bagi semua. Boleh kan? Boleh lah. Abu Bakar bagi semua. Abu Bakar bagi semua. Ustaz, itu Abu Bakar. Yalah, Abu Bakar lah. Kamu bukan Abu Bakar, bagi sikit sudahlah. Maknanya apa ni? Katalah kita dah cukup semua. Kita boleh bagi yang lebih tu 1/3, separuh ataupun semua. Sebab Allah tak sebut berapa banyak. Dan ada satu hadis ni. Kita habiskan ayat. Kazalika. Demikian itulah. Yubayyinullah. Allah menerangkan ataupun menjelaskan lakum kepada kamu al-ayat. Ayat ni tanda-tanda kebesaran Allah ataupun hukum-hukum Allah. Apa dia? Inilah hukum pasal arak, pasal judi kan. La'allakum, supaya kamu, ayat ni bersambung dengan ayat 220, supaya kamu berfikir fi dunia wal akhirah, supaya kamu sentiasa, ini fi'il mudhari' ni, supaya kamu sentiasa. Jadi berfikir ni adalah salah satu ibadat dan wajib dilakukan berterusan. Saya tak jumpa. Tak jumpa dalam tafsir kenapa. Ayat ni tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Tapi fid dunya wal akhirah ayat seterusnya. Nanti kita tengok ayat yang ke depan insya-Allah. Okey. Allah kata apa? Nak sedekah apa ni? Apa yang lebih? Banyak mana? Terbuka kan? Okey, kalau kita nak sedekah yang kita perlukan, boleh ke tak? Kalau ikut ayat ni, sedekah yang lebih kan? Katalah kita perlukan 500, mana lebih pada 500 kita sedekahlah. Tapi ada satu, kita nak sedekah daripada 500. Yang kita nak utamakan orang. Boleh ke tak? Boleh, ada dalil.
Aisyah bagi semua. Ayat Quran. Surah Al-Hashr, Allah puji orang Ansar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar ni mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri berhajat. Mana bukan setakat lebihan. Yang kamu sendiri pun boleh. Tapi yang utama setelah dah settle semua kamu anak bini, bagi. Sebab satu hadis Nabi kata, infaklah. Ada seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, indi dinar. Aku ada 1 dinar. Nabi kata, anfik ala nafsika. Infak ke atas diri kamu sendiri. Bagi makan diri kamu. Itu pun sedekah. Kemudian lelaki ini kata, indi dinar akhar. Aku ada 1 dinar yang lain. Nabi kata, infak pada isteri kamu. Aku ada dinar 1 lagi. Infak pada anak kamu. Tengok turut tanah. Aku ada 1 dinar lebih lagi. Infak pada khadim, pembantu kamu. Aku ada dinar lebih lagi. Bagi pada orang lain. Itu yang al-afwah. Okey. Tapi boleh tak kita nak bagi yang kita pada orang dan kita sabar? Boleh? Itu darjah iman yang dia panggil apa dalam Islam? Isar. Isar. Isar ni mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Okey, sebagai penutup saya nak sebut satu hadis ni. Hadis ni sangat penting, berita gembira. Berita gembira untuk orang yang kedekut. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, kemudian indahu qutu yaumihi, kemudian Nabi kata apa? Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Okey, cuba terjemah. Nabi kata, man asbaha minkum, siapa yang di kalangan kamu asbaha berpagi hari. Keadaan di hari itu apa dah? 1, aminan, aman. Fi sirbihi. Aman makna diri dia rasa aman, tak takut. Anak isteri dia ada rumah, aman dalam hari itu. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Jasadnya afiah daripada segala penyakit. Covid tak ada. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dan hari itu dia ada makanan untuk hari itu. Bukan makanan untuk hari dan besok dan minggu depan, tak. Makanan untuk hari itu je. Maka Nabi kata, faka'annama, seolah-olah dia telah hizat ni mana? Dikumpulkan untuknya dunia dan segala isinya. Faham? Siapa yang ada 3 ni, maka seolah dia dapat dunia dan segala isinya. Apa dia? 1, aman. Aman daripada ketakutan, takut pada musuh dan sebagainya. Anak isteri dia, rumah dia semua aman. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, ada makanan cukup untuk hari itu. Dia seolah mendapat dunia dan segala isinya. Kenapa? Maknanya yang besok tak ada. Tapi Nabi kata dia macam dapat dunia. Mana ni lah ni? Kecukup-cukupkan. Kalau ada lebih, dia sedekah. Al-afwa. Kita kalau ada makanan untuk hari ini je, kita rasa aman tak? Tak aman. Ataupun ada makanan hari ini dan besok je, aman? Tak aman. Pasal bagi kita tak aman. Ini bukan setakat dia rasa aman, tapi Nabi buat contoh dia seolah dapat dunia dan segala isinya. Subhanallah. Macam mana?
Ini ada kaitan dengan akidah ni. Sebab itulah Nabi dah para sahabat senang tak pergi hijrah. Bila dia hijrah, dia ada tak makanan untuk besok? Tak ada. Yang dia ada, semua dia tinggal. Yang besok tak ada. Tapi aman tak hidup mereka? Aman. Aisyah bagi semua tak? Bukan setakat yang besok tak ada. Yang hari ni pun dia terlupa. Tapi aman tak hidup dia? Aman. Kenapa dia aman? Rezeki tak banyak. Cukup hari tu. Tapi aman. Kita rezeki ada untuk berapa tahun dah? 10 tahun. Tapi masih? Cukup tak? Yuran anak belum bayar. Anak nanti besar masuk universiti. Macam-macam kita fikir. Tadabbur dah 3 dah surah. Surah panjang-panjang pula. Ali Imran, Al-Baqarah. Tapi masih tak yakin. Sebab orang beriman, dia cukup yakin bahawa rezeki dia Allah dah tetapkan. Kalau dia ada rezeki hari ini, cukup. Adapun besok, dia belum tentu dapat hidup lagi. Kenapa dia nak fikir untuk besok yang belum tentu dia hidup? Betul tak? Mungkin tak dia mati malam ni? Kalau dia fikir sampai setengah jam, nak makan apa? Zat mati. Rugi tak fikir setengah jam tu? Ya Allah, menyesal aku buang masa fikir kan? Subhanallah. Lepas tu yang besok, besoklah. Tunggulah hidup tak besok. Kalau dah hidup, fikir. Ada 3 benda ni, okey. Lusa, tak payah fikir lusa. Tunggu lusa. Ada 3, okey. Boleh? Yang Nabi dan sahabat takut apa dia? Bukan tak cukup rezeki, tapi tak cukup syukur rezeki yang ada. Sebab itulah Nabi bila nak bersyukur, Nabi buat apa? Solat malam sampai bekat kaki. Bukan sebab nak minta rezeki. Orang kita solat malam, rezeki murah. Sedekah, nak rezeki murah juga. Solat duha, nak rezeki murah. Solat tahajud, malam nak baca doa, rezeki murah. Nabi solat malam nak bersyukur lebih. Betul? Beza cara berfikir tu. Nabi dan sahabat langsung tak fikir, tak takut pasal rezeki. Sebab apa? Selagi dia hidup, Allah jamin. Yang Nabi dan sahabat takut, rezeki yang aku dah ada tu, aku bersyukur. Cukup tak syukur? Kalau tak syukur, berdosa. Kalau tak berdosa, aku nak jawab apa depan Allah? Berbeza cara berfikir. Kita dah ada cukup untuk 10 tahun. Fikir lagi, lepas 10 tahun nak makan apa? Yang hari ni tak bersyukur, yang minggu lepas tak bersyukur penuh lagi. Yang 2 tahun lepas pun tak bersyukur lagi. Lagi fikir nak tambah. Boleh faham? Boleh. Okey. Ayat ni ayat pertama untuk haramkan arak. Bukan. Ada yang pertama surah surah Al-Anfal ayat 96. Nanti besok pengajaran saya akan sebut tahap-tahap pengharaman arak. Ini ayat yang kedua. Tak baca kot sebab dah lewat dah. Kita tengok 2-3 soalan. Sebelum pukul 11 kita berhenti. Jadi soalannya, kilang arak, kerajaan dapat cukai dan juga dapat saham. Saham dosa lah. Assalamualaikum. Jika merancang keuangan bertentang dengan hadis Nabi ini, tapi dalam perancangan keuangan tu memang ada diallocate duit untuk sedekah juga. Rancang kewangan. Kalau kita cinta ke Nabi, ikut Nabi lah. Nabi tak pernah merancang kewangan. Yang Nabi rancang apa dah? Bagaimana persediaan untuk mati.
Sebenarnya rancang persedia untuk mati lebih penting daripada rancang kewangan. Kenapa? Sebab kita rancang kewangan untuk hidup berapa lama? Tak tahu. Mungkin kita rancang untuk hidup 20. Tengok 20 tahun kan? Tengok lepas 2 tahun kita mati. Tapi kalau perancangan kita untuk kehidupan akhirat, kita akan hidup kekal abadi. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, kewangan ni macam tadilah. Kalau ada makanan hari itu dah cukup sebenar. Cukup bahagia dah. Macam dia dapat dunia dan segala isinya. Jadi kalau tanya saya, perancangan kewangan untuk keluarga sebenar tak perlu. Tapi siapa nak rancang, silakan, tak salah. Yang paling penting ialah perancangan bagaimana nak mati. Okey. Ada soalan tadi. Apa tadi? Oh, yang mati syahid dunia. Mana dah tadi? Assalamualaikum. Adakah syahid dunia kena azab kubur? Dia ramai yang keliru. Syahid ni ada 3 jenis. Pertama, syahid dunia akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Siapa ni? Yang mati dalam peperangan, medan peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir untuk menegakkan Islam. Dan dia mati dalam medan peperangan. Kalau mati di luar medan ataupun dalam perjalanan balik, tak termasuk mati syahid dunia akhirat. Okey? Yang mati syahid macam ni di medan peperangan, maka dia tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat. Dan roh dia akan terus terbang ke syurga. Dia tak ada azab kubur. Dia dapat nikmat macam-macam lagi. Okey, yang kedua, syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat ni ialah yang orang yang mati tenggelam, mati lemas, mati terbakar, mati sakit perut, mati jatuh bangunan. Orang ni syahid akhirat. Apa maksud syahid akhirat? Iaitu dia akan dapat kelebihan orang yang mati syahid dalam peperangan. Selamat daripada azab kubur. Dia dapat kelebihan macam-macam lah. Tetapi masa kat dunia, dia kena dimandikan, dikafan, disolat dan dikebumikan macam biasalah. Itu syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia sahaja. Siapa ni? Syahid dunia ialah orang yang pergi berjihad pada jalan Allah, tapi bukan kerana Allah. Dia nak contoh kerana nak harta rampasan. Maka dia dapat kelebihan syahid dunia. Apa makna syahid dunia? Sebab dia mati dalam medan peperangan, tak perlu dimandi, tak perlu dikafan, tak perlu disolat. Itu syahid dunia. Dia dapat kelebihan dunia. Di akhirat, dia tak dapat kelebihan. Dia akan kena azab kubur dan sebagainya. Wallahualam. Yang mati COVID ni bukan syahid. Yang mati COVID ni bukan syahid. Adapun mereka tu tak dimandi dan tak dikafankan, itu sebab lain, sebab penyakit. Takut memudaratkan. Adakah kami bersyukur hanya melalui solat? Bagaimana jika kita sentiasa berzikir? Macam mana? Dikatakan solat bersyukur. Semula-semula? Maksudnya, adakah tanda bersyukur hanya melalui solat? Bagaimana kalau kita sentiasa berzikir? Juga boleh dikatakan sebagai bersyukur? Tak, kita balik pada makna syukur. Syukur ialah kalau ikut kamus, ta'atul mun'im. Ta'atul mun'im iaitu taat kepada pemberi nikmat dengan cara melaksanakan perintah dia dan meninggal larangannya. Umum. Jadi tak mesti solat lah, tutup aurat, bersyukur. Kita tak mengumpat, bersyukur. Kita pergi sedekah pada orang miskin, bersyukur. Kan? Kita didik anak kita cara agama yang betul, cara solat yang betul, bersyukur. Jadi apa sahaja bentuk amal solat dan bentuk ketaatan, maka dia termasuk dalam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Ini banyak pula soalan. Ustaz, jika kita berpindah tempat tinggal ke tempat tinggal yang lebih baik dari segi agamanya, iaitu senang mendapat ilmu, adakah itu dikira berhijrah ke jalan Allah? Bukan.
Dia itu termasuk dalam bab menuntut ilmu lah. Dan Nabi ada kelebihan dia. Nabi kata man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dapat pahala pada jalan Allah sampailah dia balik rumah. Jadi kalau dia berpindah untuk menuntut ilmu, dia dapat kelebihan menuntut ilmu fi sabilillah. Itu bukan berhijrah. Hijrah ni, kalau hijrah tempat, apa maksud? Ialah pindah kerana apa? Kalau tempat dia tu penuh dengan maksiat dan dia susah beribadat, dia pun cari tempat yang lebih mudah untuk beribadat, lebih mudah untuk buat dakwah dan sebagainya, berbanding dengan tempat dia. Itu dipanggil hijrah. Tapi kalau tempat dia beribadat pun okey, menuntut ilmu pun okey, dia pergi pindah tempat lain yang lebih kurang sama, itu tak dipanggil hijrah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kita nak minta dimasukkan ke dalam syurga sedangkan kita tahu kita tidak layak untuk syurga? Macam mana kita nak minta? Tadi kita dah belajar kaedah dia. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Okey, macam mana ada rahmat Allah? Buat 3 benda tu. Pastikan kita betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, pasti kita berhijrah. Mana-mana dosa yang kita masih lakukan, berhenti. Hijrah, meninggalkan dosa. Mana-mana perintah Allah yang kita belum lakukan, kita lakukan. Itu hijrah. Yang ketiga, berjihad. Berjihad ni buat apa saja kerja untuk menegakkan agama Allah. Sama ada sedekah, sama ada berdakwah, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Dan bila kita buat 3 ni, kita layak untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu juga adalah syurga. Kita minta aja setelah buat 3 benda. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita rancang keuangan dengan niat harta yang kita tinggalkan untuk anak isteri, untuk guna anak isteri guna untuk teruskan hidup, selebihnya untuk wakaf dan sebagainya, macam tu boleh? Kita cari duit dah kumpul dengan niat untuk anak isteri masa depan lah. Untuk teruskan hidup. Tak, sebenarnya setiap orang Allah dah tetap rezekinya. Rezeki anak kita Allah dah tetap. Tak perlu kita rancang, tak perlu kita simpan untuk dia. Rezeki cucu kita pun Allah dah tetapkan. Yang perlu kita buat apa dia? Yang Allah suruh. Apa dia? Ajar anak kita agama. Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang tu yang wajib. Yang tu yang Allah suruh. Tapi ramai yang tak buat. Tak ada ayat yang kata, carilah duit dan simpan untuk anak kamu. Itu tak ada perintah Allah. Walaupun sebenar tak salah. Tapi tak wajib. Yang wajib apa dia? Jaga anak isteri kamu daripada neraka. Macam mana cara dia? Ajar mereka agama. Suruh mereka buat apa yang Allah suruh. Dan pastikan mereka tinggal apa yang Allah larang. Maka itu bermakna kamu telah jaga mereka daripada neraka. Yang buat yang tu, insya-Allah anak kamu selamat. Pasal rezeki jangan risau. Wallahu a'lam. Wassalam. Hubungan anak tiri dengan aurat ibu tiri dengan anak tiri selepas suami meninggal, macam mana? Oh, ni saya tak ingatlah hukum dia. Nanti saya cek dulu. Nanti saya jawab insya-Allah besok. Okey. Cukup ah? Ada lagi? Last. Adakah rezeki kita boleh berubah mengikut kadar usaha memandangkan Allah dah tetapkan rezeki kita? Dia ada satu hadis Nabi kata, siapa yang nak umurnya panjang dan rezekinya luas, dia kena buat apa? Sambung silaturahim. Okey, dengan dia sambung silaturahim, Allah janji apa? Rezekinya bertambah. Maka soalan dia, adakah dia boleh mengubah rezeki dia dengan sambung silaturahim? Jawapan ulama, sebenarnya rezeki dia dah Allah dah tetap dah banyak ni. Dan bertambah sebab dia sambung silaturahim, itu pun Allah dah tetap. Kenapa rezeki kamu bertambah? Sebab daripada awal lagi Allah dah tahu kamu akan sambung silaturahim. Faham? Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم